Okey, kita mulakan. Alright. Thanks untuk pelajar yang hadir untuk hari ini, sesi hari ini. Okey, hari ini sambungan dari minggu lepas, kita habiskan peribahasa yang dalam buku teks form 5 lagi sikit je. Lepas habis tu kita akan mula buat banyak latihan. Alright. Okey, pelajar ingat fokus kita very simple. Pelajar yang lemah dalam peribahasa, don't worry. Yang penting pelajar kena hafal peribahasa yang ada dalam buku teks. Itu wajib, mesti. Setiap tahun memang akan keluar 99% keluar daripada buku teks bulan-bulan. Jadi pelajar yang tak suka peribahasa, yang lemah dalam peribahasa, bacalah peribahasa yang telah dibincang, yang diberikan dalam nota ini. Cukup. Alright? Okay. So kita sambung dengan peribahasa yang ke-17. Students, are you ready? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar paparan saya? You all can see my screen, right? Boleh. Okay. Terima kasih. So kita mulakan yang ke-17. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Okey, pelajar, ini satu peribahasa yang biasa kita dengar. Paling common. Dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi sedikit lama-lama menjadi bukit ni pelajar, maksudnya kamu tulis sabar mengerjakan sesuatu perkara. Kalau kumpul boleh. Apa dia? Kalau saya explain dengan kita kumpul kemudian akan menjadi banyak. Maksudnya kumpul wang lah tu kan? You kata kumpul wang kan? Mengumpul wang sedikit. Kemudian lama kelamaan jumlah wang tu akan menjadi besar. Boleh lah, tapi kena bagi tahu dengan jelas lah. Okay? Okay. It means you are giving a contoh saying menabung lah kan? Ini maksud asal dia. Sabar mengerjakan sesuatu pekerjaan sehingga berhasil. Okey. Jadi kata kunci yang paling penting di sinilah sabar mengerjakan. Perkataan sabarlah. Itu orang kata sedikit lama-lama menjadi bukit. Perkataan sabar ni penting. Sabar. Ini kata kunci dia. Okay, sekejap perkataan sabar ni penting. Okey. Next, cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, pelajar, ini memang popular. Jadi ini bermaksud sesuatu yang meningkat, sesuatu yang bertambah. Okey, macam contoh kematian penduduk dunia disebabkan COVID semakin bertambah. Cendawan tumbuh selepas hujan. Itu maksud dia. Okey, jadi kamu tulis meningkat. Boleh. Saya minta tolong mute video audio anda, minta tolong kalau ada bising di sana. Meningkat atau bertambah. 细着看，你细这边你就可以看到，细here，细here， Tali para, boy. 没有腰。Okay. Meningkat atau bertambah pada sesuatu masa pada sesuatu masa. Okey. Jadi kata kuncinya ialah meningkat atau bertambah. Alright. Okey, sambung belajar. Yang ke-19, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Okey. Ini peribahasa yang sudah buat minggu lepas. Kalau kamu lihat pelajar, we have done this guys. Look at your peribahasa form 4. Correct? Kita dah buat. So you skip this. We have done that. Kita sudah buat. You can check your form 4 punya peribahasa yang kita buat last week. It's already there. Okay. 20. Yang kita kejar terdapat, yang kita kendong pula berciciran. Okay, pelajar. Saya bagi contoh situasi. Okay. Saya bagi situasi. Contoh. Okay, saya tinggal di Kajang. Contoh saya tinggal di Kajang. Sebab saya bekerja di Kajang. So saya memang tinggal di rumah sewa lah di Kajang sebab kerja saya, tempat saya bekerja di Kajang. Okey, tapi apa yang berlaku? Saya sudah hadir temuduga untuk bekerja di syarikat baru. Okey? Saya sudah bekerja. Okey, saya minta tolong tolong mute audio anda sekiranya rumah anda mempunyai suasana bising, saya faham. Tolong mute
audio anda supaya tidak mengganggu pelajar yang lain. Alright? So saya minta tolong beri kerjasama lah Alright? Okey, sambung. Okey. Jadi pelajar, apa yang berlaku? Saya pergi ke Temuduga untuk satu tempat yang berbeza lah, pekerjaan yang berbeza. Contoh di kawasan Kepong. Saya tinggal di Kajang sebab saya bekerja di Kajang. Sekarang saya dah pergi Temuduga interview ke Kepong. Syarikat di Kepong. Jadi apabila saya dah attend interview, kau tahu apa saya buat? Saya keluar daripada rumah sewa Kajang. Kenapa? Sebab dengan daya saya ingat saya akan dapat pekerjaan di Kepong. Tapi akhirnya apa yang berlaku pelajar? Pekerjaan yang saya pergi interview pun tak dapat, dan rumah yang saya ada tinggal tu pun sudah tak dapat. Kenapa? Benda yang tak pasti lagi, saya cari-cari benda yang tak pasti sehingga benda yang dia ada dalam tangan saya sudah hilang. Itu maksud peribahasa yang kita kejar tak dapat, yang kita kendung pula berciciran. Ini maksudnya. Atau dengan cara lain saya nak bagi tahu, dengan cara mudah, saya nak pelajar faham sebab tu saya bagi situasi. Pelajar senang ingat kalau ditahu situasi. Okay, I give another contoh situation guys. Contoh. Okay, saya ada seorang girlfriend. Contohlah pelajar, saya ada seorang girlfriend. So apa yang berlaku? Saya jumpa seorang lagi girlfriend yang lebih cantik, lebih seksi. So apa saya buat? Saya break dengan girlfriend yang sedia ada. Saya nak cuba tackle dengan gadis yang seterusnya. Tapi akhirnya dia gagal. Kenapa? Sebab dia dah kahwin. Contohlah. So too bad. So akhirnya, you know what happened? Benda yang saya cari pun tak dapat. Benda yang ada di tangan pun sudah hilang. Itu maksudnya. Jadi pelajar, kamu tulis maksudnya sesuatu. Okay. Sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti dicari-cari. Dicari-cari. Okey, sehingga mengabaikan perkara ataupun barang lah orang kata, perkara atau barang yang ada di tangan. Ini dengan cara mudah cikgu jelaskan supaya kamu tahu maksud dia. Yang penting ingat situasi. Alright? Okey, jadi pelajar kata kunci ialah sesuatu yang belum pasti. Belum pasti lagi, relax lah. Kenapa nak tergesa-gesa kan? Itu maksud dia. Alright student? Okay, mencari jalan very simple. Dua patah kata. Jadi ini merupakan penjodoh bilangan. Okay, mencari jalan bermaksud menyelesaikan sesuatu masalah. Menyelesaikan sesuatu masalah. Alright, looking for a solution. That's called mencari jalan. Jadi kata kunci adalah menyelesaikan. Okay. Pelajar, peringatan untuk pelajar SPM, semua dengar? Okey. Biar mati anak, jangan mati dat. Peribahasa ini sudah lama tak ditanya. So tahun ni mungkin boleh keluar. Ingat apa-apa tajuk yang berkaitan dengan warisan, adat memang penting. Tak kiralah karangan ke, peribahasa ke, tolong buat persiapan. Sudah lama tak ditanya. Jadi, biar mati anak, jangan mati adat maksudnya sesuatu adat yang lama masih diamalkan atau lebih diutamakan atau lebih diutamakan daripada anak sendiri, daripada anak. Itu yang orang kata biar mati anak jangan mati adat. Okey. Yang kata kunci ni lah adat lah guys. We are talking about adat. Sesuatu adat yang lama. Okay. Alright. Done with that. Pelajar, kita teruskan. Okay. Sediakan payung sebelum hujan. Ini paling mudah lah. Contoh pelajar. Semua pelajar sudah ada insurans betul. You have taken your insurance. Mak bapak kamu mungkin dah beli insurans untuk anda. Kenapa? Sebab kita nak buat persiapan sebelum kita kena apa? Bencana. Sebelum kita menghadapi masalah penyakit dan sebagainya. Sebab tu orang kata kamu tolong dapatkan insurans sebelum kena penyakit. Sebab selepas kena penyakit, nak ambil insurans too late. Betul tak pelajar? Jadi, peribahasa ni ialah sentiasa bersiap sedia atau berjaga-jagalah. Sentiasa berjaga-jaga sebelum mendapat bencana.
sebelum mendapat bencana. Bencana means problem lah. Mendapat bencana. Alright. Jadi kata kuncinya lah bersiap sedia atau berjaga-jaga. Inilah maksud peribahasanya. Alright. Okey, berbesar hati. Sombong. Sebelum masa. Membawa maksud? Sombong. Berbesar hati bukan sombong. Bukan ke? Bukan. Berbesar hati maksudnya orang yang bangga, gembira. Oh, yang bangga. Yes, proud. Alright. So kamu tulis individu yang gembira. Atau orang kata berbangga. Oh, okey. Atas sesuatu perkara. Alright. Jadi kata kuncinya berbangga lah. Bangga. Bangga. Okey. So beberapa situasi cikgu dah berikan. Saya harap pelajar beringat. Okey. Kita teruskan. Diamalkan. Yes, saya minta maaf kesilapan ejaan. Saya bukan dimamalkan. Apa boleh mama ni kan? Amalkan, saya minta maaf. Ya. Kadang-kadang saya type ni kan, biasalah kan. Saya tak pandai sangat. Okay, type dengan laju kan. Biasalah ada kesilapan. I'm so sorry for that. Alright, betulkan Okay. Anak buah maksudnya anak saudara. Anak saudara atau pekerja di bawah jagaan seseorang. Pekerja di bawah jagaan seseorang. Jadi ini ada dua maksud. Satu anak saudara, anak buah. Satu lagi maksudnya apa? Pekerja di bawah jagaan seseorang pekerja. Contoh, bukan saja pekerja tau. Even kamu pun anak buah saya sebab saya mengajar kamu. So, the moment kamu berada di bawah bimbingan saya, kamu jadi anak buah saya lah. Di bawah bimbingan saya. Samalah. Anak buah. Alright. Okay, tuan rumah. Contoh Malaysia menganjurkan Olimpik. Contohlah tahun depan lepas COVID. Contoh Malaysia anjurkan Olimpik. Jadi siapa yang tuan rumah? Kita. Malaysia lah. Host country. So tuan rumah ni bukan maksudnya pemilik rumah tau. Many student tinggi pemilik rumah. Bukan itu bahasa pasar tu tuan rumah. Simple bahasa tuan rumah maksudnya tempat berlangsungnya sesuatu acara. Tempat berlangsungnya sesuatu acara. Kau nak buat satu ayam macam mana guna cikgu? Contoh, Malaysia kini menjadi tuan rumah untuk sukan Olimpik 2021. Okay. So it's a host country lah. Itu masuk tuan rumah. Tempat berlangsungnya sesuatu acara. Jadi kata kuncinya berlangsung. Alright, berlangsung. Okay, ini senang je lah. Lagi sikit kita habiskan. Yang penting kita buat latihan. Latihan ni yang mencabar. Ada banyak latihan yang telah cikgu sediakan hari ni. Okay. Yang lama dikelek, yang baru didukung. Pelajar, do you know what you tahu maksud dikelek tak? Dikelek maksudnya bawa ketiak kamu. That's called dikelek. So dia kata, yang lama tu dikelek, yang baru didukung. Maksudnya pelajar, kita masih mengamalkan gaya hidup moden di samping menurut budaya kita. Contoh, walaupun kita hidup dalam orang kata gaya hidup moden, tapi kita masih akur pada adat. Betul tak pelajar? Kita masih ikut apa adat yang kita ada, betul tak? Jadi inilah maksudnya. Jadi peribahasa ini berkaitan dengan adat. Jadi kamu tulis mengutamakan sesuatu adat yang lama di samping mengamalkan gaya hidup moden. Di samping mengamalkan gaya hidup moden. Ini maksudnya. Okay, so kata kuncinya adat. Biasalah, ini peribahasa berkaitan dengan adat. Adat. Okay. Yes, your culture lah. Okay, batu penghalang. Cabaran. Yes, halangan lah. Cabaran ataupun orang kata halangan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Contoh sekarang, pelajar, adakah COVID menjadi batu penghalang untuk kita pergi ke sekolah? Ya.
Itu orang kata cabaran. Jadi COVID menjadi satu batu penghalang kepada semua. Untuk peniaga, untuk pelajar sekolah, banyak lagi. Alright. Jadi pelajar kata kuncinya cabaran ataupun halangan. Okey. 29. Ni peribahasa ni memang tak pernah ditanya, saya pun tak tahulah. Tak pernah keluar dalam SPM, tak pernah. Tapi memang ada dalam buku teks lah. Untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-nantikan. Maksudnya pelajar, orang lelaki cari duit yang datang merisik bakal isterinya. Yang datang merisik bakal isterinya. Merisik ni maksudnya pelajar, usually I think pelajar, for untuk orang Melayu ni kan, even orang India pun samalah. Sebelum orang kahwin tu kan, dia akan datang jumpa keluarga bakal isterinya. Nak cuma bincang, lepas tu dia kira macam nak dapatkan confirmation lah. Itu orang kata merisik, engagement kind of things lah. Alright, so jadi kata kunci lah merisik. Alright, ini peribahasanya lah kata kunci dia. Okey, pelajar, last one. Jom kita habiskan. Okey, bagai ikan pulang ke lubuk. Siapa nak cuba? Last one. Sebelum kita berhatian, anyone maksud? Bagai ikan pulang ke tempat asal. Okey, balik ke tempat asal. Terima kasih. Pulang ke tempat asal. Terima kasih. Pulang ke tempat asal. Okey, kata kunci lah tempat asal. Okey. Jadi, beres peribahasa yang ada dalam buku teks. Okey. Saya nak pelajar kamu tulis peribahasa-peribahasa yang cikgu nak bagi tambahan ni Ada tambahan peribahasa yang cikgu nak bagi, tulis yang mungkin boleh keluar untuk tahun ini. Ni analisis yang cikgu buat lah. Yang dah lama tak keluar, yang mungkin boleh keluar lah. Ini analisis. Cikgu akan bagi 6 peribahasa. Pelajar, tambahan tulis di belakang ke atau dekat mana-mana tempat kosong Tulis. Ini peribahasa berdasarkan analisis yang saya dapat. Kita harap akan keluarlah tahun ni peribahasa yang saya nak berikan ni. Okey. Yang pertama, kita dengar info, kita dapat info yang mengatakan tahun ni peribahasa mungkin akan ditanya yang berkaitan dengan bahasa. Jadi pelajar, tulis peribahasa ataupun kata-kata khidmat yang berkaitan dengan bahasa. Pelajar tulis, yang pertama, bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Okey, satu lagi peribahasa yang sama maksud. Pelajar, just put a slash, palang. Hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Lenyaplah bangsa. Okey. Okey. Peribahasa yang kedua. Okey, peribahasa yang kedua. Yang mungkin tahun ini penting. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini. Analisis yang cikgu dah buat lah tahun ni lah. Analisis yang cikgu dah buat. Berdasarkan duduk sama rendah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Okey. Okey, lepas tu. Tinggi gunung. Tinggi gunung. Tinggi lagi harapan kami. Tinggi gunung. Tinggi lagi harapan kami. Okey. Okey. Ini peribahasa ni maksudnya pelajar harapan yang besar. Okey, harapan yang besar, hajat yang besar, yang sangat-sangat tinggi lah. High, they want to achieve something very high. Itu maksudnya tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. Okey.
Dan saya nak bagi tu tadi peribahasa yang lama tak keluar, tulis biar mati anak jangan mati adat. Tahun ni penting. So harap-harap peribahasa yang cikgu berikan sekarang ni akan keluarlah. Ni beberapa analisis yang cikgu buat ramalan. Dan satu lagi peribahasa yang mudah tapi belum lagi ditanya, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, nah itulah yang cikgu nak berkongsi, alright? Okey, student. So sekarang kita nak buat sedikit warm up. Okey. Cuba tengok latih to be 1 dan latih to be 2. Latih to be 1 dan latih to be 2. Okey. Okey, baca dulu. Saya nak pelajar cari kata kunci dan kemudian berikan peribahasa. Kata kunci. Oh, okey. Mesti ada kata kunci. Kalau kamu kata peribahasa bla bla bla, okey, saya tanya, kenapa kamu berpendapat peribahasa sesuai? Okey, yang mana yang satu menyebabkan kamu rasa peribahasa itu sesuai? Itu yang saya nak pelajar berikan. Okey, baca dulu. Bagi tahu saya mana kata kuncinya. Tu undang-undang nilai langit kerja bumi ke? Amoy, mana Amoy? Mana? Satu First kedua. Page 1. Kita Wait. Kata mana? Mana kata kuncinya Amoy? The keyword. menghormati undang-undang. Okey, menghormati undang-undang, kata kunci ni sama juga dengan mestilah patuh akan undang-undang. Betul? Sama je maksud. Okey, kalau sebut hormati ikut undang-undang, apakah peribahasa? Dah belajar dah minggu lepas. Tengok belum hafal lagi ya. Alamak. Apa dia, Moy? Tu bunyi dan langit punya. Bumi dan monkey punya. Oh, langit punya. Langit. Langit. Aduh. Alright. Alamak, monyet pula. Bukan monkey lah. Okay. So, bumi, I said mana bumi dipijak? Okay. Di mana bumi dipijak? Di Alright. langit. Langit. Di situ langit dijunjung. Okey, betul. Di situ langit dijunjung. Okay, ada apa lagi? Okey. Di situ kita jarakkan Okey. Terima kasih. Okey, ada lagi tak kata kunci yang lain? Kata kunci? Pelajar yang lain boleh cuba. Pelajar rawang boleh cuba. Tanjung Malim. Menyesuaikan diri dengan cara kehidupan masyarakat tempatan. Okey, jadi kata kunci yang kita dapat daripada rakan kita, menyesuaikan diri. Okey, mana tu ni? Menyesuaikan diri. Jadi peribahasa yang sesuai apa dia, Kak? Masuk kandang kambing menyembik, masuk kandang kerbau menguak. Bagus. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Inilah orang kata soalan berdasarkan situasi pelajar. Pelajar kena cari mana kata kunci. Mesti dia bagi punya. Dalam situasi ni, betapa panjang mana pun perenggan tu, mesti ada satu kata kunci akan diberikan. Okey. Dan apa orang kata kunci yang ketiga, dapat tak? Kita mestilah bersatu padu untuk pertahankannya. Okey, kita mestilah bersatu padu. Maka kata kunci bersatu padu, peribahasa yang sesuai berkaitan dengan bersatu padu. Bagai awal dengan tembing, boleh? Itu kerjasama, itu saling membantu. Yang tu kurang tepat. 这是试着看 good boy 这是试着 good boy good boy good boy 看看这个 Saya minta tolong audio anda tolonglah mute. Okey. Sekali lagi saya ingatkan audio tolonglah mute. Alright. Saya tak nak mengganggu. Okey, kita tak nak mengganggu pelajar-pelajar lain. Alright. Okey. Anyone? Bersatu kita teguh, bercerai kita rupa. Bagus. Pelajar tulis bersatu kita teguh, koma,
Bercerai kita, bukan kahwin lagi ya. Bercerai kita roboh. Okey. Sebenarnya ada satu lagi tau peribahasanya tau. Yang kamu dah belajar. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Manusia kerana muafakat. Ya, boleh juga. Boleh kita gunakan. Satu lagi daripada rakan kita di sini dari Rawang, dia kata hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Boleh juga membawa maksud bersatu padu. Dia dua maksud sebenarnya. Alright? Okey, boleh juga. Alright? Okey, student. So ingat sebab tu saya kata bagai awal dengan tebing tu hanya untuk kerjasama, saling membantu. Ingat, kalau kata bersatu padu, perpaduan, inilah peribahasa yang lebih sesuai. Sebab ramai orang salah faham. Sebut bagai awal dengan tebing, oh perpaduan. Salah, itu bukan perpaduan, itu maksudnya kerjasama dan juga hubungan yang rapat. Itu orang kata bagai awal dengan tebing. Okay, student, are you okay? Okay, sekarang kita nak masuk pada latih 2B2. Okay, pelajar, saya nak bagi peringatan. You know what? Dalam skema, jawapan dia banyak. Jawapan dia mesti banyak sebab ada banyak situasi sebenarnya pelajar. Alright? Jadi sebab tu, pelajar kena fahami betul-betul. Okay. Pelajar, jap, ada soalan daripada soalan rakan lagi daripada KD. Berat sama dipikul. Oi, peribahasa kau ni hancur dah, terbalik dah ni. Ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Apa ni? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, peribahasa itu bukan bersatu padu. Itu apa? Kesusahan, kesenangan, berkongsi bersama. Jadi ingat, kata kuncilah bersama. Bermaksud mereka berkongsi kesusahan. Itu kata kunci. Jadi tak sesuai lah pepatah tu. Are you okay, student? Ini yang pelajar lemah ni. Pelajar ni cuai. Anda mesti berikan peribahasa yang tepat. Kalau tak, kamu takkan dapat markah. Ini pemarkan Cikgu bukan main sebut je tau. Ini pemarkan SPM. Kadang-kadang SPM, skema ni memang ketat. Macam tadi kan, pelajar yang tanya soalan tu, dia terbalikkan peribahasa dia. Kosong markah terus kamu terbalik sikit je, kosong markah terus. Jadi sebab tu saya minta tolong manfaatkan. This is your best time, students. This is your best time. Spend your time, memorize all this peribahasa. Alright? Okay? Alright, kita masuk latih tubi yang kedua. Okay. Saya nak bantuan daripada anda. Boleh tak anda berikan saya kata kunci? Alamak, jauhnya saya bagi. Okay. Berikan saya kata kunci dalam latih tubi 2. Kalau ada, sila bantu saya. Kita buat sama-sama. Ini time untuk anda lah berikan jawapan. Ada tak? Siapa? Sentiasa berusaha. Sentiasa berusaha. Okey, kata kuncinya sentiasa berusaha. Mana Oh, ni. Okey. Berusaha. Okey. Kata kunci. Ni senang je lah ni. Usaha tangga kejayaan. Simple lah. Usaha tangga kejayaan. Yes. Atau satu lagi, ada kan peribahasa yang cikgu ajar minggu lepas yang pasal usaha. Apa orang kata? Peribahasa yang berkaitan dengan usaha. Cuba rujuk balik. Ada banyak peribahasa cikgu ajar lah. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Betul tak pelajar? Usahalah tu. Tulis. Kalau boleh tulis. Kalau tidak dipecahkan ruyung, okey, manakah dapat sagunya? Okey, senang je. Ni pasal usaha ni banyak peribahasa. Okey. Saya nampak seorang lagi calon yang chat dengan saya. Dia kata, cikgu muafakat membawa berkat boleh tak? Okey, mari kita lihat. Boleh ke tak boleh? Oh, boleh. Sebab kata kunci berbincang dan bermuafakat. Boleh. Bagus. So, kita boleh guna bulat air kerana pembentung. Okey, bulat manusia kerana muafakat.
Boleh. Ataupun anda boleh gunakan singkatan yang diberikan oleh rakan kita tadi. Muafakat membawa berkat pun boleh juga. Muafakat membawa berkat. Sama je maksud dia. Okey. Membawa berkat. Okey, terima kasih pelajar. Bagus. Okey. Saya nak peribahasa yang ketiga pula. Cepat kita habiskan. Lepas ni nak buat satu set latihan nak. Okey, kita dapat seorang jawapan daripada calon. Dia kata yang bulat tidak datang menggolek, yang pipik. Oh, itu sama macam usaha tu. Itu sama tu usaha. Pelajar, itu usaha. Itu dah masuk peribahasa satu tu. Samalah. Peribahasa lain yang ada kaitan dalam petikan tersebut. Ada lah. Kau tengok sini. Kau tengok kata kunci. Bertungkus lumus untuk mencapai kejayaan. Ini kata kunci ni. Siapa peribahasa yang saya ajar ni? Ada minggu lepas kita buat. Saya takut saya salah saja. Apa cuba? Bara digenggam biar sampai jadi arang. Oh, itu sampai habis. Itu buat kerja sampai habis. Alamak. Ini dia kata dia susah sekarang untuk mencapai kejayaan masa depan. Susah dulu bersenang. Berakit-rakit ke tepian. Bersusah dahulu bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Okey, lepas tu bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Kadang-kadang pelajar tak pandai tentukan situasi tau. Sebab tu ramai dapat kosong markah. Pernah Pernah. Mereka tak faham. Yang paling penting you should read, understand the meaning of the passage. You kena fahamkan maksud petikan yang dibagi. You kena baca dulu. Fahamkan. Baru kamu fikir apakah peribahasa. Sebab kalau tak, hancur. Alright? Sebab sebenarnya bagi saya peribahasa bonus tau. Tapi kamu cuai tak baca betul-betul, tak faham maksud, you are gone. Okay. Pelajar, sekarang kita buat soalan susah sikit. Ni susah sikit. Mungkin ada peribahasa yang baru kamu akan belajar di sini. Tak apalah, belajar lebih sikit lah. Tak salah pun. Okay? Nah, cuba tengok latih 2B3 ni. Okay. Diamnya orang yang bijak adalah kerana memikirkan sesuatu. Tetapi diamnya orang yang bodoh tidak memikirkan apa-apa. Okay. Peribahasa ini, pelajar. Diam. Ubi. Berisi. Siapa nak sambung? Mesti anda pernah dengar peribahasa ni. Diam bersih berkarat. Diam ubi bersih. Diam penggali berkarat. Atau besi berkarat pun boleh lah. Penggali dengan besi samalah. Berkarat. Diam ubi bersih. Diam penggali berkarat. Okey, bagus. Ini peribahasa tambahan. Saya sengaja bagi ekstra lah. Supaya kamu tahu. Okey, yang kedua belajar. Yang kedua, saya minta maaf. Letak tanda sempang diam-diam ni. Letak sempang letak sempang. Takut nanti skema tahun depan pula, kalau ada kesalahan tata bahasa, tolak setengah markah. Di skema ni setiap tahun dia berubah tau. Jadi kita terambil risiko. Kita berikan jawapan yang tepat. Supaya markah kita terjamin. Skema setiap tahun berubah. Tahun lepas banyak benda berubah tau. Memang tahun lepas banyak benda yang berubah. Okey. Student. Yang kedua. Jika mahu melakukan kerja, pasti akan berusaha membuatnya. Tetapi jika tidak mahu melakukan kerja, mesti mempunyai pelbagai alasan. Peribahasa dah buat dah minggu lepas. Hendak 1000 dalih, tak nak 1000 hendak. Yes. Betul. Terima kasih. Jadi pelajar kamu tulis. Hendak 1000 daya. Tak hendak 1000 dalih. Okey. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Besi berkarat, penggali berkarat sama sahaja. So diterima juga.
Alright, banyaknya message private ni. Aduh. Alright. Okay. Pelajar? Ni. Melakukan perlahan-lahan, akhirnya bertambah hasil. Ya, saya dapat jawapan dah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi. Okey, lengkapkan. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Beres. Okey. Yang keempat pula, kepandaian dan kebolehan tidak semestinya terletak pada usia atau saiz seseorang. Student, maksudnya pelajar, kadang-kadang idea boleh dapat diperoleh daripada orang muda, tak semestinya orang yang dewasa. Kadang-kadang budak kecil ni boleh bagi idea yang lebih bernas. Itu maksud peribahasa dia. So anyone can try this. Mesti kamu tahu lah. Peribahasa yang berkaitan dengan pengetahuan tu tidak semestinya berada pada orang tua, orang dewasa. Kadang-kadang orang muda pun, kanak-kanak pun boleh bagi idea yang lebih bernas. Ada? Mungkin cikgu bantu kamulah. Okey, cikgu bagi idea sikit. Okey. Kecil jangan disangka apa? Kecil jangan disangka jangan disangka anak besar jangan disangka bapa. Ni peribahasa tambahan lah, saya ajar kamu ekstra belajar. Jangan disangka bapa. Okey? Peribahasa tambahan, tak apa belajar. Okey. Kita harus berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Maksudnya, kita ingat jasa mereka, kita ingat orang yang pernah bantu kita. Jadi peribahasa yang sesuainya ialah orang memberi, kita merasa. Sambung. Siapa nak sambung? Orang berbudi, kita berbahasa. Bagus. Orang berbudi, kita berbahasa. Terima kasih. Pelajar. Sama. Ingat mungkin tahun ni kan saya kata berkaitan dengan bahasa kebudayaan ni boleh keluarlah peribahasa macam ni Buat persiapan Alright, jangan lupa Okey. Lepas tu yang ketujuh, ni senang lah. Keuntungan yang diharap-harapkan tak dapat. Tetapi sedangkan yang sedia ada pula dah hilang. Kan macam contoh yang saya bagi tadi kan? Yang dikejar tidak dapat, yang betul. untung bercicilan. Yes, yang kita kejar tidak dapat. Yang kita kendong pula bercicilan. Yap, ni senang je. Okey. Ingat setiap tahun peribahasa yang saya bincang ni confirm akan keluar bulat-bulat. Setiap tahun belajar budak perempuan saya akan bagi tahu, cikgu terima kasih saya berjaya dapat 6 markas. Saya dah berjaya dapat jawab 3 peribahasa. Mesti dalam nota saya, takkan lari. So ingat sambil belajar terus hafal. Jangan lupa peribahasa ni. Okey. Yang ketujuh, semasa berjalan-jalan di kompleks beli belah, tiba-tiba Makcik Fatimah kehilangan suaminya. Suaminya pula. Anaknya. Kalau suami hilang, happy lah dia kan. Okey. So, kehilangan anaknya, ini merupakan satu peristiwa yang malang. Satu peristiwa yang kurang baik, betul. Jadi, peribahasa inilah kamu tulis. Saya jaga Pak yang sebelum hujan. Boleh? Tak boleh. Tak ada kaitan langsung. Ini orang kata, maksudnya peribahasa inilah yang berkaitan dengan peristiwa yang malang. Bad things happen to someone, right? Seperti ayam disambar helang. Ini mungkin you tak pernah dengar, tak apa belajar ekstra. Seperti atau bagai ayam disambar helang. Bermaksud something bad happen. Benda yang tak baik berlaku lah. Oi. Okey. Malang tidak berbau. Boleh juga.
Alright, boleh. Okey, saya nampak ada mesej dalam grup ni. Okey, sekejap. Saya cuba tulis peribahasa dan slogan dalam peperiksaan saya tetapi dapat markah gagal. Tak boleh. Kalau slogan masih diterima sebab dalam SPM peribahasa ni termasuk slogan. Jadi sepatutnya kamu kena dapat markah lah. Dia bergantung pada soalan. Mungkin slogan kamu tak sesuai kot ikut soalan. Sebab tu cikgu dah berikan markah kosong. Saya kena tengok soalan dia macam mana. Alright, saya tak berani nak komen sebab dia bergantung pada soalan juga. Alright, okey, lagi apa dia? Correct. Okey, kadang-kadang cara you gunakan peribahasa tu mungkin salah. Alright, okay. Maybe the teacher only said I had too much in my mind to write and it came up all just okay. Pelajar dia macam ni. Yes, kan saya kata peribahasa memang banyak. That's a lot of peribahasa, alright. So student yang memang really cannot go through a lot of peribahasa, very simple. Just make it simple. Remember the one I've given to you. I think that will help you a lot. That's good enough for you to get the 6 marks. Mesti cukup. So jangan bimbang, alright. Lain lah if you want to do extra, you want to learn extra to use in karangan. Yes. You nak guna dalam karangan, of course you kena belajar lebih sikit lah kan. Alright. So bagi saya, textbook it's a must. And even pelajar, you cuba tengok analisis every SPM, dia tak tanya 3 peribahasa susah. Biasanya daripada 3 tu kan, 2 tu mesti senang. Basic punya, mesti senangnya. Yang 1 tu mesti susah. Itu common lah SPM. Okay, so jangan risau sangat. Alright, mesti pelajar lemah pun boleh jawab 2 soalan peribahasa tu. Because that is a trend. You tak percaya, you cubalah tengok soalan SPM. Because I've done the analysis. Setiap tahun, peribahasa tu mungkin 2 tu susah. 2 tu senang. 1 je yang mencabar sedikit. Itu saja. Okay, pelajar yang ke-8. Kedudukan beliau sebagai pemimpin parti itu tiba-tiba goyah. Goyah bermaksud tak stabil lah, not stable lah. Goyah setelah mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya itu. Okey, pelajar, benda ni pernah keluar dalam SPM. Okey, pernah keluar dalam SPM. So, peribahasa yang menunjukkan maksud keadaan yang tak stabil. Keadaan yang tak stabil, keadaan yang orang kata masih tak tentu. Peribahasanya lah seperti telur di hujung tanduk. Seperti telur di hujung tanduk. Satu lagi peribahasa yang memang popular seperti abu di atas tunggul. Abu di atas tunggul. Sama lah maksudnya keadaan yang tak tentu, yang tak stabil. Pelajar pernah keluar dalam SPM jadi ingat peribahasa-peribahasa yang kita bincang dalam latihan saya ni. Cikgu, apa tunggul? Saya terdengar apa dia? Tunggul tu apa? Tunggul ni maksudnya dia macam pemegang lah. Pemegang. Okey. Tunggul. Alright. Ini peribahasa-peribahasa yang memang I think form 3 pernah belajar kot. Orang kata tunggul kayu. Okey, tunggul ni maksudnya kalau benda yang kita dah buang, saki baki kayu tu, itu pun kita sebut sebagai tunggul. Right? Dia pengertiannya banyak. Okey, so abu ni maksudnya apa orang kata hash in English. Alright? So kadang-kadang kalau angin tiup benda tu akan terus hilang. Itu orang kata keadaan yang tak tentu, yang tak stabil and things like that. Alright? Okay. Kita masuk yang ke-9. Dia bersikap terlalu tamak kerana ingin membolot semua harta ibu bapanya. Walaupun dia telah menerima harta tersebut yang paling banyak. Okey, pelajar, tamak. Kalau tamak, ini yang peribahasa. Tulis, diberi betis, hendak ini peribahasa yang popular. Ini yang orang kata tamak lah. Alright. Tamak. Okay. Peribahasa yang terakhir. Pelajar. Last one. Azmi menghadapi pelbagai masalah.
apabila tinggal serumah dengan 5 orang kawannya yang mempunyai perangai yang bermacam-macam. Okey pelajar, peribahasa ni mudah saja. Kamu tulis peribahasanya ialah rambut sama hitam. Hati lain-lain. Hati lain-lain. Maksudnya pelajar, walaupun kamu ada ramai kawan, tapi setiap kawan ni mempunyai perangai yang berbeza. Alright? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Yes, you can do this peribahasa. Okay. Student, are you okay? Ada soalan? Cepat tanya. Kalau tak, saya nak buat satu lagi soalan yang baru. Ya ada. Jawab. Ada Okey. Cikgu nak kemukakan satu set soalan. Okey. Sekejap belajar. Mana nota ni? Okey, it's here. Okey. Pelajar saya, mungkin kamu pernah dapat nota ni. Dapat tak latihan ni? Tak. Sebenarnya ada tak? Ni nota bulan lepas tu cikgu pernah berikan sekali. Kalau tak silap saya. Tapi tak apa. Ini latihan ni soalan peribahasa yang bentuk baru, format barulah tapi belum pernah ditanya. Benda ni pelajar belum ditanya dalam SPM tapi mungkin ditanya sebab kamu merupakan kumpulan terakhir. Mungkin bentuk-bentuk yang tak pernah ditanya akan ditanya tahun ni. Jadi jangan risau. Pelajar yang tak dapat nanti cikgu akan hantar. Cikgu akan hantar kepada staf cawangan perfection anda dan mereka akan hantar untuk pelajar-pelajar semua. Are you okay? So jangan risau, jangan nangis, jangan bunuh diri. Kamu akan dapat nota ni. Jangan bimbang. Okey, jadi sementara ini cikgu nak mengajar kamulah teknik. Bagaimana kamu nak jawab soalan ni? Ini format baru pelajar. Mungkin ramai yang tak pernah buat. Tapi mungkin pelajar form 4 saya tahun lepas yang belajar dengan saya mungkin pernah buat kot kalau tak silap. Alright? Okay. Okay, cuba tengok contoh dua lah. Cikgu main pilih je lah. Cikgu ambil rawak je secara awak. Okay, cuba tengok contoh dua. Okay. Bina satu perenggan yang mengandungi 3 daripada peribahasa yang disenaraikan. Tengok. Dia bagi 4 peribahasa. You pilih mana-mana 3 peribahasa. Lepas tu kamu kena buat satu perenggan. Inilah soalan yang mungkin boleh keluar tahun ni. So kita buat persiapan lah. Kan orang katakan apakah peribahasanya? Sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita buat persiapan dulu. Alright? Okay. Jadi cikgu nak mengajar kamu. Bagaimana kamu nak menjawab soalan ni? Mudah saja pelajar. Okay. Cikgu nak masuk dalam whiteboard saya. Cikgu nak ajar kamu. Okay? Saya nak guna whiteboard. Okay. So pelajar sambil dengan tu salin Ini beberapa teknik untuk kamu nak belajar nak buat soalan format macam ni. Okey, so saya letak sini bina perenggan untuk peribahasa. Fokus kita untuk tahun ni mungkin boleh keluarlah. Kita buat persiapan. Okey. So tekniknya mudah saja pelajar. Tekniknya mudah, pelajar salin dengan tekniknya. Tekniknya mudah. Okey, langkah pertama, L masuk langkah pertama. Okey. Langkah kedua, langkah ketiga. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Okey. Langkah pertama pelajar, kenal pasti, tulis kenal pasti 3 peribahasa. Kamu kena tentukanlah peribahasa mana kamu nak pilih. Biasanya pilih peribahasa yang anda tahu maksudnya. Mesti kena tahulah. Kalau tak tahu jangan pilih. Okey. 1. Langkah kedua, pelajar dah cari 3 peribahasa. Langkah kedua, tentukan tajuk. Tentukan topik ataupun tajuk. Supaya 3 peribahasa tu kita boleh kaitkan daripada dalam satu tajuk, dalam satu perenggan. So, tentukan topik. Kemudian yang ketiga, pelajar kita buat bina ayat. Bina ayat. Bermaksud kita buat perenggan, kena ada ayat. Betul tak? Okey, bina ayat ni ada 2 kaedah. Ada 2 kaedah. Okey, kaedah pertamanya ialah pelajar bagi ayat atau maksud.
Okey, contoh pelajar bagi maksud peribahasa. Okey. Lepas tu kamu berikan peribahasa. Atau kaedah kedua, pelajar berikan peribahasa dulu. Okey. Kemudian pelajar berikan maksud peribahasa. Tu, tak faham. Saya tahu, sabar. Nanti saya bagi contoh, kamu akan faham. Okay, sorry. Don't worry. Yes. Okey. Salin dulu. Ini teknik. Tak adalah mana-mana buku rujukan. Okey, teknik bagaimana kamu kita nak menjawab soalan peribahasa kalau keluar form macam ni tahun ni. Okey. Kalau sudah, saya nak kembali kepada soalan tadi. Okey. Sekarang kembali pada soalan Okey. So sekarang cikgu nak pilih peribahasa mana satu ni? Pilih yang mana-mana yang kamu suka. Okey, contoh kalau saya nak pilih peribahasa, mungkin saya nak pilih ikut suka hati saya lah. Okey, mungkin saya ambil peribahasa pertama, beraja di mata, bersultan di hati. Peribahasa yang ketiga, biar lambat asalkan selamat. Dan peribahasa yang keempat, cikgu nak gunakan sediakan payung sebelum hujan. Jadi 3 peribahasa cikgu pilih. Are you okay, student? Sekarang, saya dah langkah pertama, kita pilih 3 peribahasa betul. Lepas dah pilih 3 peribahasa, sekarang kita tentukan tajuk. Jadi pelajar, kalau kita lihat 3 peribahasa ni, saya rasa peribahasa ni dapat dikaitkan dengan apa? Pengguna jalan raya. Boleh tak? Ataupun tajuk dia kemalangan jalan raya. Okey tak pelajar? Ya. Ini maksud saya. Jadi selepas pilih 3 peribahasa, tentukan tajuk. Dah tentukan tajuk, kita akan mulakan. Okey. Sekejap. Saya ada persoalan daripada Sharifah. Cikgu skip latihan 1. Latihan. Ya, saya skip. Saya sengaja je pilih. Saya nak bagi contoh je. Yang lain anda boleh cuba nanti. Cikgu dah skip tadi. Cikgu pilih nombor 2. Kenapa cikgu pilih nombor 2? Sebab mungkin ramai tata pun masuk beraja di mata, bersultan di hati. Betul tak? Okey, siapa nak cuba apa masuk beraja di mata, bersultan di hati? Apa dia? Ada nak cuba? Fokus ke? Apa dia? Fokus. Oh, bukan fokus. Okey, pelajar. Beraja di mata, bersultan di hati maksudnya kita tak ikut peraturan. Kita ikut cara kita sendiri. Saya buat sesuatu yang saya sukalah, suka hati saya lah, saya tak ikut peraturan. Itu maksudnya beraja di mata, bersultan di hati. Jadi pelajar, tanpa melengahkan masa, cikgu nak buat perengan. 1 perengai lengkap. Alright? So let's start. Kita mulakan. So pelajar Irudi with your pad, cikgu nak bagi contoh bagaimana nak mulakan. Okey, cikgu nak mulakan peribahasa. Okey. Kita mulakan dengan tajuk karangan kita, karangan pula perengan kita. Saya minta maaf. Okey. Kemalangan, salin pelajar. Kemalangan jalan raya di negara kita. Kemalangan jalan raya di negara kita semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Seperengan kena panjang mana? Tak ada ketetapan lah. Tak payah nak panjang-panjang mana pun. Nanti cikgu boleh ke?
Ingat, ni soalan peribahasa, ini bukan karangan tau. Jangan buat sampai dalam 800, saya sepak kamu. Okay? So, dalam 6 ayat, 5 ayat cukup lah. 6 ayat dah cukup. You tengok saya akan buat. Okay. Kemalangan cahaya di negara kita semakin menjadi-jadi disebabkan oleh sikap pemandu yang degil dan enggan mematuhi peraturan. Yang enggan mematuhi peraturan di jalan raya. Okey, lepas tu saya sambung. Hal ini sesuai diibaratkan. Hal ini sesuai diibaratkan dengan peribahasa yang berbunyi beraja di mata, bersultan di hati. Doktor. Okey, pelajar. Jelas tak ayat pertama, ayat kedua ni? Jelas tak? Saya kata disebabkan oleh pemandu yang degil, enggan mematuhi peraturan. Hal ini sesuai diibaratkan dengan peribahasa yang berbunyi beraja di mata, bersultan di hati. Okey, saya minta maaf. Saya minta maaf kesilapan bahasa. Sesuai ini tolong tukar kepada dapat diibaratkan. Hal ini dapat diibaratkan dengan peribahasa. Okey. Inilah cara dia belajar. Kau tengok. So, pelajar, kamu nampak tak tadi ada pelajar kata tak faham kan? Inilah maksud saya. Tengok, ini. Cikgu bagi maksud dulu. Lepas tu cikgu bagi apa? Peribahasa. Itulah maksud saya sekarang. So I give the meaning first and then I've given the peribahasa. Itulah maksud saya. Okey, faham? Itu saja jawapannya, cikgu. Belum habis lagi. Sabarlah. Okey. Ini baru satu, ada lagi 2 peribahasa mah. Okey. So sambung pelajar, sambung perengan sama dalam satu perengan itu buat Okey, kita sambung. Okey. Cikgu cakap tengah tulis karangan. Apa Moy? Okey, saya dengar apa dia cakap. Dia cakap, cikgu bukan cakap ke jangan tulis macam karangan. Yalah, ini kita buat 5-6 ayat saja mah. Baru 2 ayat loh. Lagi ada 4 ayat mah. Sebab kita kena guna 3 peribahasa masuk dalam satu perengan. Okey, so oleh itu salin, pengguna jalan raya harus memandu kereta mereka berhati-hati, dengan berhati-hati. Dengan berhati-hati dengan berhati-hati. Pelajar, I don't know what happened because I think saya punya susuran dia dah lari, tapi kamu letak dalam satu perengan je lah Alright? Dia tak selari lah. So oleh itu pengguna jalan raya harus memandu kereta mereka dengan berhati-hati untuk mengelakkan kemalangan. Kerana, apakah peribahasa tadi itu? Apa dia? Lambat biar lambat asalkan selamat kan? Kerana biar lambat asalkan selamat. Student, faham tak? Kau tengok, ada tak kaitan? Ada tak perkaitan? Memang ada. Kita masih dalam tajuk sama kemalangan. So peribahasa kedua sudah dimasukkan. Saya sambung lagi.
Sebab ada satu lagi peribahasa kan? Okey, saya sambung kat sini. So pelajar salin. Selain itu, bolehlah guna peraduan wacana sebab kita buat perengan kan. Selain itu, mereka juga harus mengutamakan, saya minta maaf. Boleh juga mengutamakan peribahasa yang berbunyi sediakan payung sebelum hujan. Full stop. Sebagai contohnya, koma, pengguna harus, atau pemandu lah, pemandu harus memeriksa kenderaan mereka sebelum memulakan perjalanan. Perjalanan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Pelajar, kamu nampak tak sekarang? Peribahasa yang ketiga, saya masukkan peribahasa dulu. Lepas tu, cikgu berikan apa? Maksud peribahasa. Betul tak pelajar? Itu yang saya kata pelajar, teknik yang kedua. Tengok. Cikgu berikan maksud dulu. Cikgu berikan peribahasa dulu. Lepas tu cikgu berikan maksud. Itulah cara bagaimana kita nak buat perenggan dengan menggunakan 3 peribahasa. Student boleh faham tak? Boleh. Cikgu, mesti bagi masuk kan? Mesti. Sebab tak ada maksud kosong markah kawan. Okay. Perenggan itu mesti menunjukkan maksud. Kalau tak, kosong markah. Okay, saya bagi contoh pelajar. Contoh, I think it's a very good question. Okay, saya bagi contoh. Andaikan ada seorang pelajar buat macam ni. Tengok dia buat ayat macam ni. Okay, kemalangan raya semakin menjadi-jadi. Okay, semakin menjadi-jadi kerana beraja di mata, bersultan di hati. Full stop. Boleh ke? Oleh itu, pengguna jalan raya harus mengutamakan peribahasa biar lambat asalkan selamat. Contohlah ni ayat saya. Lepas tu selain itu, mereka harus mengutamakan peribahasa yang berbunyi sediakan payung sebelum jalan. Contoh, inilah jawapan. Ini ayat kamu. Kamu tengok, mana ada maksud peribahasa yang you berikan? Tak ada langsung tau. Sebab tu saya kata pelajar mesti ikut cara saya. First, bagi maksud. Lepas tu, kita berikan peribahasa. Atau berikan peribahasa, kemudian berikan maksud. Okay, student? Kalau maksud tak jelas, you won't get the full marks. Yes, you are right, Sanjay. Kalau maksud tak jelas kan, contohlah maksud tu ada tapi kurang jelas, you won't get full marks. Inilah soalan yang mencabar, soalan kebat yang pelajar kena mesti buat tahun ni. Are you okay, student? Yes, okay. Ini caranya. Alright, okay. Mari kita lihat soalan atau beberapa contoh yang berbeza tadi. Okay, supaya pelajar lain dapat menimbanya. Okay. Tengok ada seorang lagi pelajar yang tanya dalam group chat private. Dia kata, cikgu, kalau semua peribahasa tu tak tahu maksud, macam mana? Kalau tak tahu maksud, semua matilah kita. Okay, mampuslah. Alright, it's a very good question. Budak ni tanya, cikgu, kalau semua peribahasa tak tahu macam mana? I'm so sorry lah. Tapi jangan bimbang. Peribahasa dalam buku teks mesti akan keluar. Alright. So jangan bimbang lah. Think positive lah. Think positive, student. Alright. Okay. So, kau tengok peribahasa ni.
Okey, tengok latihan satu. Usaha tangga kejayaan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Hati hendak, semua jadi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kamu nampak tak peribahasa ni ada dalam buku teks kan, betul? Okey. So contoh sekarang, just imagine, bayangkan soalan ni keluar tahun ni SPM 2020. Maksudnya tahun depan lah, but you are still sitting for this paper, right? Okay. Contoh kamu nak jawab soalan ni, you akan pilih mana-mana 3 peribahasa kan? Okay, contoh dalam SPM tahun ni semua pelajar pilih peribahasa yang senang. 1, peribahasa kedua, peribahasa keempat. Okay. Can any one of y'all, remember guys, ada 3 langkah kan? Langkah pertama, kenal pasti 3 peribahasa betul. Langkah kedua, tentukan topik. Okey, pelajar saya buka sekarang. Siapa yang boleh bagi tahu apakah topik yang sesuai yang boleh kita masukkan 3 dalam satu perangan? Apakah tajuk? Come on. Berusaha. Macam mana? Apa topik? Give me topic. That's not a topic. Berusaha tu apa? Give me topic. Apa tajuk yang kamu boleh buat? Negara. Apa dia? Aman negara. Saya tak dengar. Aman negara. Aman negara? Tak sesuai lah. Kurang sesuai. You tengok peribahasa tu. Antasha Dania from KD. Okay, dia kata kejayaan? Yes. Bermaksud kamu boleh buat satu perangan berkaitan dengan kejayaan seorang pelajar. Atau ciri-ciri pelajar cemerlang. Faham tak pelajar? Itu yang orang kata, kita fikir apa? Tajuk dia. Okay. Sebab dia melibatkan usaha. Okay, Adam, dia kata kekalkan perpaduan. Oh, maksudnya cara-cara mengekalkan perpaduan kaum. Boleh tak? Boleh juga. Saya rasa boleh juga. Boleh dapat dikaitkan. Yang penting pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, yang pentingnya apa? Pastikan ketiga-tiga peribahasa kamu dapat tunjukkan maksud dengan jelas di bawah topik tajuk yang sama. Are you okay? Alright, ini caranya lah. Okay, sebenarnya pelajar banyak tahu tajuk. Masalahnya sekarang, saya kena baca contoh jawapan anda. Lepas saya baca, barulah saya dapat tahu sama ada peribahasa tu jelas tak maksud. Kalau tak dapat markah. So inilah soalan kebat aras tinggi yang belum pernah ditanya dalam SPM setakat ni pelajar-pelajar. Alright? Okay. Now, can I ask another one more? Let's go through. Pelajar, ini latihan untuk anda. Cuba di rumah. Alright? Pastikan, biasakan dengan kaedah ni. Alright? Okay. Okay, just hang on student hang on Okay. So, cuba lihat pada latihan 3. This is in your exactly from textbook. Latihan 3 dan latihan 4. Bagai awal dengan tebing, anak buah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Student, this is exactly from your buku teks. Betul tak pelajar? Okay, let's say student kau ni, pelajar SPM, jawab peribahasa yang pertama, dia pilih peribahasa ketiga dan peribahasa yang keempat. Okay, tajuk dia. Student, apa tajuk yang sesuai yang boleh kita masukkan? Negara. Okay, yang ni boleh lah. Correct, memajukan negara, memajukan ekonomi, pembangunan negara, betul tak? Yang ni memang sesuai. Perpaduan kaum pun boleh kita gunakan juga. Dan keempat boleh student punya reading. Apa Amoy? Saya tak faham. Latihan 4. Sabarlah Amoy, sabar. Okey. Latihan 4. Ni senanglah, kau tengok pun dah tahu apa tajuk dia belajar. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, amalan membaca ke. Betul tak? This is how you do. So pelajar, saya minta tolong biasakan dan buat latihan-latihan ni. Okey. Saya sanggup nak bantu anda. Dengar Okey. Pelajar yang dah siapkan latihan 1, latihan 3, latihan 4 di rumah, if you are done in your test pad, apa yang kamu buat? You hantar gambar tu. Okay, you snap, ambil gambar. Kamu hantar dalam grup WhatsApp kita.
Dan nanti cikgu akan sebar dan cikgu akan share untuk semua. Jadi semua pelajar dapat belajar. Are you okay, student? Boleh faham? Yes. Alright? Yes. So itulah yang saya mampu buat dalam PKP, dalam during your MCO. This is the best I can do for you. But I want you guys to try. Saya nak you share dalam group WhatsApp. Jangan share dalam group WhatsApp personal saya sebab nanti saya susah nak cari pula. So kalau group senang nak cari balik. Alright? So I think that's all. I've given the best. Nota dah habis. Nanti cikgu akan edarkan nota baru. Alright? Guys, thank you. See you next week. Selamat malam. Good night.